wabarakatuh. Seperti biasa kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, serta ayahanda bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini 26 hari bulan cuti Christmas, tapi kuliah tak cuti. Ini yang istimewanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan masa kepada kita, sehingga kita dapat bersama berada dalam majlis yang telah disusun dengan susah payah oleh pihak pengurusan jawatan kuasa masjid. Mudah-mudahan keberadaan, kebersamaan, kelapangan masa yang kita dapat bersama pada malam ini dan pada waktu-waktu yang lain, pada hari-hari yang lain, akan menjadi asbablah kepada kita semua untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, Allahumma amin. Berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, kita sekarang ni sedang berada dalam majlis ilmu, kata Nabi, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam syurga. Kan? Itu kita sebut tadi. Sebab yang janji ni Nabi, tuan-tuan, bila Nabi janji pasti apa yang Nabi kata akan berlaku. Dia berbeza dengan YB. Dia bunyi sebut macam nak sama, Nabi, YB. Nabi kalau dia sebut pasti akan berlaku. YB tengok keadaan, walaupun dia berjanji, tapi kadang-kadang dia buat, kadang-kadang sebaliknya. Itu bergantung kepada keadaan. Okey? Jadi hak tersebut ni tadi Nabi sebut. Bila Nabi sebut, yakinlah tuan-tuan, kita semua sedang berada dalam situasi, suasana yang insya-Allah Allah akan memudahkan perjalanan kita semua untuk masuk ke dalam syurga. Insya-Allah. Allahumma amin. Pada malam ini kita nak sambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin
kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sambungan kepada tajuk cara memperbaiki dan mendidik akhlak. Sesiapa yang bertindak merawat jiwa orang lain, jangan dia terus kemukakan kepadanya satu bentuk rawatan tertentu tanpa mengetahui terlebih dahulu tingkah laku ataupun penyakit yang dihidapinya. Seumpama doktor lah, kita pergi jumpa doktor, doktor tidak terus bagi ubat. Doktor tanya dulu, sakit apa tuan? Kita sebut kita sakit bergian-bergian. Dia tahu dah sakit kita, baru dia cadangkan ubat berdasarkan kepada ilmu perubatan dia. Kan? Jadi orang yang nak merawat penyakit jiwa ni, dia kena tahu hak datang jumpa dia ni sakit pesen macam mana. Kena tanya dulu. Dia kena terang dulu, dia ni sakit pesen macam mana. Busuk hati ke, dengki ke, boroh ke, kedekut ke, kena tahu dulu. Sebab kaedah untuk kita nak bagi cadangan pada dia, bagi merawat penyakit-penyakit yang ada pada diri dia tu tak sama. Contoh kalau dia baran, dia datang jumpa kita, tapi kita bagi penawar yang bukan berkaitan dengan penyakitnya, maka tak jadi. Kan? Dia kedekut, kan? Tapi kita bagi tawaran untuk rawatan penyakit dia, kan? Istighfar, dia kedekut, kita nak suruh dia istighfar, kan? Dia tak matching lah, kan? Dia kena cari rawatan yang selari dengan penyakit dia. Kerana setiap penyakit mempunyai kaedah rawatan yang berbeza, tak sama. Orang sakit kepala, doktor tak boleh bagi ubat sakit perut. Kita kata sakit kepala, dia bagi ubat sakit perut, tak jadi, kan? Ni contoh sajalah. Sebab tu doktor dia kena tanya, dan orang yang jadi doktor tu atas ilmu perubatan yang dia belajar, dapat pengiktirafan, kan? Kalau dia tak ada doktor, dia buka klinik, kita pun tak mau pergi. Ustaz, kalau ustaz sakit, ustaz pergi klinik ni, contoh kan. Tapi kita tahu doktor yang bertugas dekat klinik tu, dia bukan doktor, kan? Tapi kalau orang dah pakai baju doktor, dia kata dia doktor, mungkin orang percaya. Tapi kalau kita kenal dia, siapa dia yang doktor tu, agak-agak tuan-tuan, kita nak ke pergi dapatkan rawatan dekat klinik tu? Tentu kita takkan pergi kat dia. Tak? Tentu kita takkan pergi sebab kita tahu status dia. Dia ni doktor macam mana? Kita tahulah dia, kita kawan daripada dia sejak kecil. Duk berkubang dalam air longkang misalnya lah, main air kotor kan. Tiba-tiba dia kata dia doktor. Belajar celah mana dia dapat doktor? Kan, kita hak bersungguh-sungguh belajar ni pun tak boleh jadi doktor. Tiba-tiba dia hak sekolah tak datang, UPSR tak ada, SRP tak ada, SPM tak ada, tiba-tiba buka klinik, kan? Siapa doktor yang tugas? Saya lah doktor yang tugas, kan? Tentulah tuan-tuan, perkara yang kita tahu begitu, kita takkan pergi kat klinik ni. Makin rosak kesihatan kita kalau sekiranya kita cuba mendapatkan rawatan daripada orang yang bukan ahlinya. Macam tu. Baik. Jadi kerana setiap penyakit itu dia ada kaedah rawatan yang tak sama. Contoh dia orang yang jahil dengan hukum syarak. Macam mana nak rawat orang yang jahil ni? Suruh dia belajar, suruh dia belajar supaya dengan belajar tu akan menghilangkan kejahilan dia, Ataupun orang sombong, macam mana cara nak bagi ubat kepada orang yang sombong ni? Dia sombong, Jadi orang yang sombong, kita boleh cadangkan dia dengan
tunjuk aja yang membawa kepada perasaan rendah diri. Kita tahu dia ni sombong. Jadi bila dia datang, tanya, dapatkan nasihat daripada kita. Jadi cadangan kita supaya orang yang sombong ini kita tunjukkan cara supaya kita ni jadi orang yang merendah diri. Begitu juga seorang yang pemarah. Kita tahu dia ni memang jenis baran. Kita tahu dia ni baran. Tak boleh. Bila dia baran, kita baran juga dengan dia. Jadi berlawan. Jadi kalau dia baran, kita nak bagi cadangan kaedah nak rawat orang yang mempunyai sifat pemarah ni supaya dia membiasakan dengan sikap berlemah lembut, berlawan. Berlemah lembut, kita layan dia elok-elok. Walaupun kita tahu dia ni baran, tapi kita layan dengan dia dengan layanan yang lemah lembut. Sebab kita nak tawarkan, kita nak rawat sifat baran yang ada pada sahabat kita ni. Kalau dia ada pada kita, kita tu yang baran contohnya. Kita sendiri tu yang baran. Kaedah nak rawat, kena tengoklah contoh-contoh orang, tengok Tuhan lemah lembut, dia bagus, dia cakap dengan isteri baik je, tidak macam kita contohnya. Cakap dengan isteri macam cakap dengan apa kan? Contoh kan. Tengok orang Tuhan, dia ayah dia cakap dengan anak dia baik je, lemah lembut je, berhalus manis, bahasa keluar pun santun semua. Kita jadi ayah tengok cakap dengan anak kan. Anak pun takut, bukan hormat, takut. Kan? Kita nak anak ni dia hormat kepada kita ibu bapa, bukan dia takut. Sebab kalau takut, dia akan dengar, tapi bila dia dah tak takut, dia lawan. Dia akan condemn balik semula abah dia, dia akan condemn balik semula mak dia. Macamlah mak tu bagus sangat. Kita susah nak bagi nasihat. Kakak kena jadi orang baik tau kan. Kakak tak boleh kasar-kasar macam ni. Alah, mak pun sama, orang kata. Mak pun kasar kan. Saya belajar kasar ni daripada mak. Kalau ayah sama juga. Abang tak boleh buat perangai mudah marah ni kan. Kalau mengamuk habis baling barang, sepah-sepah barang. Tu kita tahu anak kita tengah marah tu. Kita pun macam tu juga. Time kita marah, habis kita baling. Rupanya anak dia mencontohi kepimpinan dalam kekeluargaan dia tu. Ayah masa dia takut 2 hari tu dia dengar, tapi bila dia dah tak takut, dia kata, alah, ayah tu nak nasihatkan saya, ayah pun sama je. Ayah tu patut yang kena rawat dulu sifat baran, hilangkan dulu penyakit marah tu. Maksud dia, makna kalau penyakit-penyakit tu ada pada diri kita, diri saya, makna kita sendirilah tuan-tuan kena rawat penyakit tu. Kita dah tahu dah apa contoh-contoh yang kita ni berpenyakit. Nampak sihat je macam ni. Ya, dari segi fizikal nampak macam kita sihat. Tapi dari segi yang lain, dari segi rohani, berpenyakit dah. Kalau kita ada lagi rasa-rasa sayang, duit kita nak tolong orang, tu penyakit tu. Contoh tuan-tuan. Takkan nak bagi RM1 pun nak berkira juga. Tak bagi sampai sudah. Maknanya penyakit dah tu. Penyakit apa? Kedekut. Penyakit bakhil. Isteri minta duit nak pergi pasar, bagi RM5 je. Tapi dia pesan jangan lupa beli ikan kerapu, beli sayur, beli udang, bagi RM5. Tak ada. Ada tu penyakit tu. Isteri kata, abang RM5 ni sayur pun berapa orang je dapat beli dah. Usah ke nak belikan. Dia kena tengok kat situ. Maknanya kalau ada sesuatu lah yang sebaliknya tu, maknanya kita mengetahui kita ni berpenyakit ataupun tidak.
Kita tengok sahabat kita, tengok-tengok dia pandu kereta baru, koyak plastik. Ada tak perasaan sebaliknya? Ya, perasaan contoh itu mesti duit haram tu. Kalau tidak, macam mana dia boleh beli kereta baru tu? Kan? Dah bersangka buruk dengan kawan kita. Boleh jadi dia baru dapat duit pengagihan harta pusaka. Kan? Nampak dia mungkin masa sebelum dapat harta pusaka tu nampak macam miskin je. Rupa-rupanya harta peninggalan untuk dia pusaka itu banyak. Ratus-ratus ribu, mungkin berjuta contohnya. Tak pelik. Kan? Tak pelik. Bila dia dapat agihan harta pusaka bahagian dia. Kan? Lama dah dia meleleh Hilux nak pakai kereta. Boleh beli motor tu pun motor second hand je. Sekali-sekali dapat duit besar macam tu, terus angkat kereta. Kan? Mungkin orang di sekeliling ni dia macam-macam lah persepsi. Kalau sekiranya orang di sekeliling dia tu orang yang tak ada masalah dari segi hati, kan? Wah, pergi jumpa kawan kita tu, tahniah lah, akhirnya kamu ni dapat juga beli kereta. Kan? Saya dapat naik kereta baru pun okey dah, walaupun tak mampu beli contohnya. Tumpang kawan kita yang mampu beli kereta baru, sekurang-kurangnya diajak dapatlah juga kita naik kereta baru dia, walaupun mungkin kita nak sebut contoh kita tak mampu nak beli. Kan? InsyaAllah nanti bila-bila dia free, dia hello kita, dia roger lah kita. Nak pergi minum ke, nak pergi Seremban ke, mungkinlah dia akan ajaklah jarang sekali kita ni naik kereta baru dia. Alhamdulillah. Tapi orang yang kalau dia sekelilingnya hatinya busuk, dengki, tak boleh tengok ni orang lain yang ada kelebihan dapat beli kenderaan baru. Ni contoh tuan-tuan. Contoh saya buat ni mudah nampak insya-Allah. Ya. Dia dengki tengok kawan dia dapat beli kereta baru. Dia boleh beli kereta lama dah tapi tak boleh beli kereta baru. Kan? Itu contoh tadi kita sebut. Dari mana duit dia dapat tu? Mesti ni adalah ni kan, seleweng duit mana-mana ni, duit masjid ke apa semua kan. Kebetulan pula kawan tu baru naik jadi pengurusi. Kan? Seminggu selepas naik jadi pengurusi dapat agihan harta pusaka. Ada tak? Itu sebab tak boleh kita just terus orang yang kita tengok macam pelik sikit kan. Tiba-tiba boleh beli kereta baru. Contoh kan. Dulu masa tak pegang AJK masjid tak dapat nak beli kereta baru. Kalau kita pergi minum dengan dia duduk saja buat nyembang. Tunggu nak pergi bayar tak bayar-bayar. Kita juga yang pergi bayar dia. Contoh kan. Tak merasa kalau makan minum sekali dengan dia ni, kalau dia nak bayar. Sebab kita tahu dia tak ada duit. Tiba-tiba macam mana ni dia boleh beli kereta baru. Kan? Itu kita sebut tadi. Mungkin duit yang begitulah. Ataupun dia duduk simpan dekat bank Islam, duk masuk yang account investment tu kan, menang 200,000. Bank hello dekat dia, datang bank ni contohlah, nak confirmkan 200,000 ni akan jadi hak dia. Contohlah kan. Sumpalah kalau saya sendiri pun tuan-tuan kan, contoh tiba-tiba dapat 200,000 tu, mungkin minggu satu lagi kuliah tuan-tuan jangan terkejut, saya bawa motor baru. Kan? Naik kereta baru contoh dia sebab dah ada duit. Kan? Tapi kalau orang yang busuk hati ni dia akan layan. Dia akan layan. Kalau tak seleweng mesti duit menang nombor ekor tu. Duit menang nombor ekor. Ada juga ni. Channel nak ke benda tak baik tu ada je. Pasal apa? Setan pula tolong bagi cadangan, bagi idea. Kan? Baik. Keazaman yang kuat amat diperlukan oleh orang yang ingin membaiki dirinya. Kalau penyakit-penyakit tu ada pada diri kita, tuan-tuan, misalnya, maka tak dapat tidak kita sendiri kena ada azam yang kuat untuk
baiki ataupun untuk kita rawat penyakit yang ada pada diri kita tu. Kita mesti ada azam yang tinggi. Sekiranya dia tak kuatlah azam dia, azam tak kuat, memanglah sebut nak jadi baik ni, tapi itulah masih lagi terpengaruh dengan perkara-perkara yang tak baik itu lagi kuat berbanding dengan keinginan nak berpindah kepada melakukan perkara baik. Saya berasa macam nak sembahyang berjemaah dah kan, ya. Pengurusi selalu datang kat dia, bila lagi awak ni nak sembahyang berjemaah, kita ni semua dah berumur kan, marilah datang sembahyang berjemaah. Dia cakap, saya ni bukan tak nak sembahyang berjemaah, cumanya nantilah dulu, mungkin 5 tahun lagi, dia kata. Azam tak kuat. Dia memang nak sembahyang berjemaah, tapi tunggu ni anak nak masuk universiti dulu. Kan? Ramai kita jumpa orang yang bila kita cubalah bagi nasihat ni, marilah sembahyang berjemaah, sian masjid lain banyak lagi kosong. Kan? Sian masjid parking banyak tapi kosong, tak berapa nak meriah sangat, mainlah datang kan, supaya kampung kita semuanya akan dapat berkat, kan? Dilimpahi keberkatan. Saya bukan tak mau datang, tapi itulah dok layan lagi alasan-alasan yang memungkinkan untuk dia tak datang lagi itu. Alasan-alasan yang menghalalkan yang dia tak datang tu sebab apa? Dia bukan tak nak datang, dia nak datang, tapi duk masih layan lagi, tak kuat, azam tu tak kuat. Maka kata Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi ni, susah dia nak capai kejayaan. Kalau dia bagi alasan nantilah 5 tahun, 5 tahun nanti tak tahu pasti dia hidup lagi ke, ataupun kalau hidup lagi pun tengok ramai yang berjanji dengan kita dulu, tunggulah ya, nanti anak dah ambil UPSR, tanya balik semula, anak dah sekarang tingkatan 3, bila lagi? Kan? Dia kata nantilah anak ambil SPM pula. Kan? Dia bagi alasan lagi, SPM pula. Tak apalah, anak dah masuk universiti dah, tak nampak lagi muka dia. Kan? Allahu Akbar. Kan? Bila lagi? Itulah kan. Dulu memang nak datang, tapi sekarang mata tak nampak sangat dah. Nak bawa motor macam mana? Dah. Kaki pun tak larat dah nak start motor. Kan? Nak anjut, nak start motor tu tak larat dah. Nantilah tunggu anak belikan motor yang pakai starter tu. Kan? Dia bila makin lama tu kita tak tahu. Penyakit lain pula, dia tak sihat. Lepas tu bila kita ziarah dia sakit, dia kata saya teringin ustaz nak pergi sembahyang, tapi itulah saya dah tak sihat pula. Kalau kita ni mulut laser kan, tapi kita ni banyak jagalah hati sahabat-sahabat ni. Tak apalah, mudah-mudahan doa, Allah bagi kesembuhan, nanti okey sembuh datang kan. Tengok-tengok sembuh tak datang juga kan. Ada, tapi ada juga yang memang dia insaf lah, lepas dah sembuh daripada sakit tu dia insaf. Ramai yang bila dia tak sihat barulah dia teringin, dia kata saya teringin nak ikut kuliah, nak datang sembahyang berjemaah, tapi itulah Allah dah takdir saya sakit ni kan, tak boleh buat apa-apa dah, rugilah kan. Sebab tu kita kena standby. Ini yang selalu yang saya ulang sebut, pengkuliah lain pun selalu sebut tuan-tuan kan. Waktu kita sihat ni lah kita datang. Bekalan kalau kita tak sihat nanti, mungkin kita tak mampu nak datang. Terdengar azan tapi tak boleh nak datang pasal dah tak sihat. Tapi Allah tetap bagi pahala walaupun tak datang. Ini yang kita nak kan. Walaupun kita tak datang, walaupun dah tak duduk dalam majlis ilmu sebab masalah kesihatan ni tadi, Allah masih kira. Kita tak buat dah ni disebabkan kesihatan tadi tu, tapi Allah beri lagi. Allah kredit bila time sembahyang Jumaat kita tak pergi,
Allah kira juga pahala semayang berjemaah. Waktu kuliah dia tak ada sebab sakit ni tadi, Allah kira juga seolah-olah macam dia duduk dalam majlis ilmu. Ini kelebihan bila waktu kita sihat. Macam ni sekarang ni kita sihat kan. Bukanlah kata sihat sangat, ada yang tak berapa sihat tapi tetap hadirkan diri. Saya tahulah yang datang ni kadang-kadang saya tengok 60% tak sihat. Ada macam-macam halnya tapi datang juga. Alhamdulillah kan. Mudah-mudahan Allah bantu kita, beri kekuatan untuk kita istiqamah sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selagi kita ada kemampuan, ada kekuatan untuk datang, kita datang. Sebab kita tak tahu esok ni mungkin 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kan. Kesihatan tu merosot. Kita pun masih hidup. Tapi nak datang dah tak boleh dah. Ya, nak datang tak ada keupayaan dah. Waktu itu tetap dapat ganjaran pahala. Ya. Tapi kalau dah sakit baru teringin, masa sihat hari itu haram tak nampak batang hidung dia. Jenuh pengurusi, duduk kautim. Belanja dah. Buat majlis makan-makan, buat dah. Kan? Macam-macam lah. Hantar kupon, voucher KFC. Bagi dah, contoh kan. Tapi tak nampak-nampak juga. Tahu-tahu sakit. Kan? Tahu-tahu sakit. Bila sakit, kita ziarah. Kan? Ziarah. Ambil kesempatan ziarah juga. Kita nak dengar dia. Sakit apa, tanya khabar. Sebab orang yang sakit, bila kita ziarah, 50% jadi baik. Kan? Tinggal 50% lagi bergantung kepada kekuatan diri dia. Sabar, doa, berharap mudah-mudahan Allah bagi sembuh. Kemudian bila dia sembuh, kita berharap nanti dia akan menjadi orang yang komit dengan aktiviti-aktiviti masjid, surau, semayang berjemaah pun tak tinggal dah, insya-Allah. Macam itulah kan. Jika dirasai azamnya begitu lemah, dia perlu memaksa dirinya supaya banyak bersabar. Ya. Jika azamnya itu tetap lemah, dia perlu menghukum dirinya sendiri supaya sifat lemah tersebut tidak berulang lagi. Macam kita sebut pada pertemuan dulu kan. Saya tak nak mengumpat, contoh tu. Tengok-tengok kita mengumpat juga hari ni. Ya. Ini dalam usaha nak rawat, kadang-kadang kita tak boleh terus tinggal. Kita dah biasa mengumpat, sedap mengumpat ni. Tiba-tiba tak mengumpat sehari tu, demam tuan-tuan. Demam, macam orang merokok. Tiba-tiba dia berhenti, mengejut, tak merokok. Demam. Kan? Dia kena berhenti. Dulu biasa sekotak, kurang, tinggal beberapa batang sekarang ni. Berbatang tu tinggal, tak boleh tinggal lagi tu. Dah setahun dah. Cuma masih merokok. Cuma tidak sekotak lagi dah sehari. Kan? Lepas tu baru dia cuba lagi. Sabar. Ya. Dia kena sabar. Mengumpat. Tiba-tiba mengumpat juga kan. Denda diri dia. Hari ini ustaz mengumpat. Okey, semayang 2 rakaat. Sekali mengumpat 2 rakaat. 2 kali mengumpat 4 rakaat. Nak semayang banyak rakaat tak larat. Okey, tukar. Sekali mengumpat RM5 baru dalam tabung masjid. Kira dekat nak pejam mata berapa kali mengumpat hari ni? 1, 2, 3, 5. 5 besok datang masjid bawa RM25. Bubuh dalam tabung. Macam tu. Ya, denda diri sendiri. Setan kata tak boleh jadi kita usik tu haji ni. Kita usik dia supaya dia jadi terus lalai. Tapi makin kuat dia buat ibadat, makin banyak pula sedekah, tak boleh jadi tinggal. Kan? Dia tinggal tu, bukan dia tinggal terus. Setan ni. Kan? Nampak gaya kita
jangan kacau dia. Biar dia seronok dulu dengan buat ibadat. Nanti bila dia dah seronok, kita datang balik. Ya. Kita selalu berhadapan dengan macam tu, tuan-tuan. Serangan daripada pihak yang kita tak jangka lah. Ya. Kita lupakan dia, dia tak pernah lupakan kita. Ini yang payah. Ya. Kita tak nampak dia, tapi dia sentiasa tengok kita. Aku geram betul dengan tuan haji ni, rajin betul dia sembahyang. Tak apa, tunggu. Tunggu. Seminggu tengok macam mana, sebulan macam mana, setahun macam mana. Tapi dia tak lepas kita, tuan-tuan. Siapa dia ni? Syaitan. Kita tak nampak syaitan, tapi syaitan sentiasa tengok kita. Tak pernah dia tak tengok pada kita. Syaitan tak pernah lupakan kita, walaupun kita banyak kali lupa ke syaitan. Nah, Allah ingat dalam banyak ayat Allah mengingat kepada kita, jangan kita berkawan baik dengan syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kan surah apa tu? Surah apa? Surah Yasin. Kita kena bagilah dekat musim ni hadiah, surah Yasin, betul surah Yasin. Sila mai hadiah. Sebab betul. Tak betul ni, bukan main-main. Allah. Tahniah. Lain kali saya nak buat macam ni lah. Siapa boleh jawab, kita bagi hadiah. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu berkawan dengan syaitan. Sebab Allah kata syaitan tu musuh kamu. Kita pun tiap-tiap hari kita baca Yasin. Kan? Kalau malam-malam pun, malam Jumaat mesti kita cari jalan baca Yasin. Kan? Kalau hari-hari lagilah Allah duk peringat pada kita, jangan kawan dengan syaitan. Tapi kita kebanyakan manusianya lupa berkawan juga dengan syaitan, walaupun dari segi yang sebenarnya dari segi zahirnya kita nampak macam tak kawan dengan syaitan, kan? Tapi rupa-rupanya syaitan itulah kawan dia yang paling karibnya. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Syaitan ni dia pandai, dia bijak. Ya. Kalau kita hari ini belum dikuasai oleh syaitan, bukan bermakna kita sudah menang dengan syaitan. Ya. Kena bimbang, kena takut, sehingga satu hari nanti biar kita terus menang. Kalau kita dah menang sekarang ni, biar kita menang sampai bila-bila dalam perlawanan kita dengan syaitan ini. Walaupun dia tak berhenti untuk menipu kita, tapi kita sentiasa ready diri kita, sentiasa pasang kepada pendinding kepada diri kita supaya kita tidak ditipu oleh syaitan. Ya. Sebagaimana seseorang itu berkata kepada dirinya sendiri, aku akan menderamu dengan berpuasa setahun. Ni kalau dia kuat, maknanya dia buat benda yang tak betul, dia dera diri dia, kau kena puasa. Kita puasa sehari. Ya. Puasa sehari. Pasal apa Tuan Haji puasa hari ni? Semalam tu lah saya ada benda lah buat tak betul kan. Saya marah semalam. Berapa kali marah? Sekali je. Tu puasa sehari. Kalau marah banyak kali, puasa beberapa hari. Sekali marah, sekali puasa. Dua kali marah, 2 hari puasa. Kan? Ambil hak mudah-mudah lah. Hak mudah-mudah apa? Semayang. Berbahasa sayang duit ni, semayang. Tak habis duit. Tapi kalau 5 kali duk buat dosa, nak semayang 10 rakaat tu boleh tahan jugalah kan. Lengah sendi-sendi kita. Itu bergantung. Mana yang kita rasa kita mampu, bila kita buat ni, dia akan membaiki penyakit-penyakit yang ada pada diri kita.
Saya yang bercakap lebih-lebih lagi, tuan-tuan kena tolong doa dalam doa tuan-tuan. Sian ke ustaz kita tu, dia pun dosa banyak. Ya Allah, kau ampun kalau dosa dia. Macam tu tuan-tuan, tolong. Ya. Kalau tuan-tuan doa bangun tengah malam buat tahajud, qiyamul lail apa, dalam doa tu masukkanlah doa ke saya sama. Ya. Sian ke ustaz kita. Macam itulah. Ya. Saya pun gitu juga. Kalau saya tersedak, saya bangkit, kita doa untuk semua. Kan? Tapi tuan-tuan yang banyak bangkit, saya tak banyak bangkit. Kan? Jadi sebab tu saya merayu sangat-sangat pada tuan-tuan yang selalu Allah izin bagi kekuatan bangkit tengah malam pukul 3 pagi dah tahajud dah, kan? Tolong doakan pada kita semua. Ya. Tanda-tanda penyakit hati dan rawatannya serta cara mengenali keaiban diri sendiri. Setiap anggota diciptakan untuk memainkan peranannya yang tersendiri. Semua ni ada peranan. Mata, telinga, kulit, tangan, kaki, hidung, mulut ni semua ada tugas. Ya. Satu, setiap hari semua anggota sebelum kita memulakan aktiviti hidup yang lain merayu kepada lidah. Wahai lidah, hari ini Allah bagi lagi kesempatan pada kita hidup. Oleh yang demikian, kami semua merayu kepada kamu supaya kamu tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kami nanti jadi sakit. Tolong lidah, tolong jangan buat macam-macam. Kan lidah kita ni sedap, lembek kan. Nak sebut sesuatu pun mudah aja. Lancar aja keluar. Lagi-lagi kalau orang perempuan. Pasih syarahannya. Tak payah tengok tag. Orang lelaki dia kena tengok tag. Kalau antara suami isteri ni, mana yang paling handai bersyarah? Isteri. Isteri tuan-tuan, kalau dia start syarahan dia tu 30 minit boleh tak berhenti. Ya. Dia boleh cerita hak yang seminggu, 2 minggu, sebulan sudah tu boleh cerita. Usah ke sebulan, 2 bulan, setahun, hak belum kahwin lagi hari tu pun dia boleh cerita. Ni orang perempuan, hebatnya dia. Orang lelaki dia kena tengok nota. Dia nak cakap dia tak ingat kan. Ada benda hak dia berasa tak puas hati, tapi bila nak sebut tu dia tak ingat. Sebab tu dia tak panjang. Syarahannya mungkin 2-3 minit je, lepas tu habis. Kan? Tapi kalau orang perempuan, dia memang Allah bagi kelebihan pada tu. Ya. Jadi orang lelaki reda je lah kalau kita tak sangka rupanya isteri kita hebat berpidato. Kalau kita berpidato dengan dia, kalah kita. Kalah. Kan? Kita baru nak start, dia dah 10 dah. Ni minta maaf. Minta maaf mak benda. Ya. Ni cerita sajalah secara umum, tak ada kata siapa-siapa. Tapi memang hakikat dia kita tengok gitulah. Mak kita dengan ayah kita, siapa paling banyak bercakap? Mak kita tak berhenti-henti dia bercakap. Kan? Ayah kita cakap sikit je. 2 kali sakit kita. Tu ayah kita. Dia kalau dia cakap sekali tu, sebab tu kita dah tahu dia punya style. Kalau dia dah sebut sekali tu, maksudnya itu amaran tu. Bukan baru pertama kali. Walaupun tu lah pertama kali baru dia cakap. Kali yang kedua dia tak cakap. Dia datang, dia pulas je telinga. Kan? Cuma kita dulu, kita tak tanya kenapa abah pulas telinga saya. Tapi anak-anak kita yang kemudian ni, dia tanya, kenapa abah pulas telinga saya? Kan? Walhal dia tak dengar kita bagi tahu tadi, jangan. Tapi dia buat tu, kita pergi pulas telinga dia, dia boleh tanya. Dan bila dia tanya, kita kena bagi tahu. Abang tahu tak pasal apa abah pulas ni? Abah pulas telinga ni pasal apa? Cuba ingat balik semula. Kita suruh dia fikir balik semula. Kan? Jangan tak jawab. Dia tanya, kena rasionalkan balik supaya dia sedar abah pulas ni sebab dia ada buat salah.
Kan? Tapi kalau dia tanya, ayah dia tak jawab, tak layan, tunggu nanti bila dia besar, dia pula telinga abah dia. Kan? Dulu abah ingat tak, abah pulas telinga saya. Kan? Sekarang, kalau abah tak dengar saya cakap, saya pulas telinga abah pula. Kan? Ada, memang ada. Mak dia marah. Nanti jap saya tengok ada tak yang berkaitan tu dalam ni. Ni berlaku dekat tempat kita ni. Bila mak dia marah, dia pulas tangan mak dia tak kepok kat belakang. Mak dia menjerit, sakit. Sakit mak. Mak kalau mak tahu sakit, mak lepas ni duduk diam-diam je, jangan bising-bising. Kan? Apa? Mak dia tegur, makan ni dah lah tak berjemaah. Dah, makan tak pandai berjemaah dah. Tidak macam kita dulu masa kecil-kecil dulu makan belingkung dalam keluarga kan. Anak-anak zaman sekarang ni makan nafsi-nafsi dalam bilik. Rumah 2 tingkat. Anak semua duduk tingkat atas. Seorang sebilik. Bila time makan, bawa masuk dalam bilik, lepas makan pinggan tak turun. Pinggan duduk bawah katil. Sampai habis pinggan dekat rak pinggan tu. Mak kata, pergi ke mana pinggan? Sampai tak ada pinggan kan. Pergi cek dekat bilik, rupanya tu bersusun di bawah katil. Okey, mak tegur. Mak kata kalau makan, lepas makan tu bawalah turun pinggan balik, jangan letak bawah katil kan. Dia pergi dekat mak, dia kilas belakang mak ni. Tuan boleh imagine tak? Boleh imagine tak? Ni. Anak pergi kat mak, dia ambil tangan mak ni, dia pulas tangan mak ni. Ditarik naik lagi ke atas tu. Sakitlah kan. Buat kat mak pula, anak dah besar. Sakit mak, menjerit mak kata, sakitlah. Dia kata sakit ke mak? Tuan-tuan, sakit ke mak? Dia boleh jawab macam tu. Mak kata sakitlah buat macam ni. Dia kata kalau mak tahu sakit, lepas ni duduk diam je. Tuan-tuan. Ya. Jadi lepas ni nak cakap lagi. Anak dah buat macam tu je. Tu belum dia ambil telinga, dia pulas telinga kan. Tu dia kepok tangan tu. Ini berlaku ni dekat Port Dickson ni. Berlaku. Dekat dengan kampung kita je. Allah, kita kata. Kan? Tapi hebatlah mak dia, abah dia boleh sabar setara tu. Kita alhamdulillah dapat anak baik-baik. Dengar cakap kita ibu bapa ni. Kalau ditakdirkan dapat anak macam dia tu, tak tahulah anak tu sekarang jadi macam mana. Mungkin dihalau kot. Awak keluar daripada rumah abah ni. Kan? Contoh dia macam tu lah. Kan? Sebab ada kes anak-anak yang dihalau ni, bila ayah dia mati, dia balik. Dia balik. Buat apa dia balik? Adik-beradik dia kata, ayah dah halau awak daripada rumah, pasal apa awak datang lagi? Dia kata, ayah halau masa dia hidup, sekarang dia dah mati. Kan? Dia dah mati, dia tidak ada hak lagi. Boleh jadi rumah yang awak duduk ni hak saya. Awak nak suruh saya tak payah balik? Ni rumah saya ni, rumah yang awak duduk sekarang ni, boleh jadi tu hak saya. Dia ada tak bahagian dia, tuan-tuan? Ada. Dia ada bahagian faraid. Ya. Walaupun ayah cakap waktu hidup, anak yang derhaka kat dia, jangan bagi apa pun. Jangan bagi apa pun. Ya, itu waktu dia hidup, dah mati, yang dia cakap tu tak boleh pakai. Dari segi wasiat ni, sebab tu dalam pewarisan, tuan-tuan, tidak boleh membuat wasiat kepada orang yang memang dah layak dapat wasiat. Ya. Saya wasiat sekian-sekian jumlah kepada anak lelaki saya. Anak nombor 2, sekian bahagian dia. Anak nombor 3, sekian bahagian dia. Dia bolehlah buat waktu dia hidup, tapi bila dia dah mati, boleh ke dipakai ke wasiat tu? Tak. Dari segi hukum, tak terpakai wasiat tu. Kan? Sebab orang-orang yang dia namakan tu memang dah ada bahagian. Ikut faraid, anak lelaki
2 anak perempuan, 1 isteri dapat 1/8. Mak ayah dapat 1/6 bahagian dia. Dan memang ada, tak payah buat wasiat. Dia bila buat wasiat ni, kalau contoh kita ada anak angkat, anak angkat bolehlah. Sebab anak angkat dia tidak ada bahagian dalam harta pusaka, kan? Tapi dia yang paling baik sekali. Anak-anak sendiri semua penting diri, tak jenguk pun ayah sakit. Yang duk bercara kisah apa semua ni anak yang disebut sebagai anak angkat ni. Selalu macam tu, kan? Ada masalah apa semua kan dalam keluarga ni, anak angkat tu lah yang beria jaga apa semua. Tapi bila ayah angkat ni mati, dia tak ada apa-apa. Kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat baru terpakai, kan? Ataupun ayah dia nak bagi wasiat contohnya kepada mana? Sekolah ke, masjid ke, madrasah mana-mana kan? Tu boleh. Kan dia buat wasiat. Tapi kalau dia wasiat masa dia hidup kepada orang yang memang dah ada hak untuk dapat wasiat, dapat bahagian, wasiat tu tak terpakai. Bolehlah buat dalam masa dia hidup tu, bolehlah dia buat. Tapi bila dia mati tak boleh lah. Kena tengok dari segi faraid tu macam mana, bukan tengok wasiat tu, kan? Sebab tu kadang-kadang waktu anak ni hidup dia derhaka, kena halau, bila ayah mati dia balik. Adik-beradik yang menyaksikan masa hidup hari tu ayah dia dah halau, tak boleh kata abang kenapa balik lagi, kakak kenapa balik semula, kan ayah dah halau dulu, ya. Dia halau waktu dia hidup, sekarang bila dah mati kita tengok balik semula. Yang kamu ni derah sangat cakap ni, tantah kamu ni sedang menumpang di rumah saya, kan? Sedang menumpang di rumah saya. Jadi bila dia mati, sebab tu Islam ni tuan-tuan, walaupun pada anak derhaka dia ada bahagian dia, ada sebab. Kalau ikut nak marah ibu bapa pada anak yang derhaka ni, patut tak bagi langsung. Tapi Islam ni dah, dia ada bahagian kerana ada sebab, ya? Supaya anak yang derhaka tadi dia insaf, dia jadi baik, dia sedar balik semula. Saya ni tak ada buat apa kebaikan pada ibu bapa, tapi bila ayah mati tinggal banyak ni, saya pun ada lagi bahagian, ya? Ada bahagian. Kalau dia lelaki banyak, kalau anak lelaki kan 2 bahagian dia daripada anak perempuan. Memang anak lelaki ni akan dapat banyak. Okey. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang tahun depan, ya. Bunyi tahun depan tu macam lama lah, kan? Tapi insya-Allah dalam beberapa hari saja lagi kita akan masuk ke tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi selama tahun 2022 ni, ada banyak kesalahan, kesilapan, tidak santun dengan tuan-tuan, ada yang marah dengan saya mohon dimaafkan. Mohon sangat-sangat dimaafkan, ya. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan selama saya bersama dengan tuan-tuan dalam perkongsian ini, ya. Mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan rahmat, mengampuni kita, meredai dan memberkati kita semua, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.